Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra dan Mi'raj, karangan Al-Syeikh Al-Imam Daud Al-Fatani, halaman 13 dalam kurungan kemudian. Kemudian maka naik pula keduanya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam kepada langit yang ketiga. Telah terdahulu bahawa ada ia langit ketiga itu daripada besi. Maka menuntut buka Jibril, maka dikatakan baginya seperti dahulu jua. Demikian lagi pada tiap-tiap langit hinggalah ketujuhnya. Man anta wa man ma'aka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu antara yang akan ditanya setiap penjaga pintu langit. Man anta, siapa kamu? Wa man ma'aka, dan siapa bersama dengan kamu? Maka Jibril alaihissalam akan menjawab, ana Jibril ma'i Muhammad. Aku Jibril bersama dengan aku Muhammad. Persoalan yang sama, aba'atha Muhammad? Muhammad dah dibangkitkan ke? Oh. Maka dibukakan, maka masuk ia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit yang ketiga. Tiba-tiba didapat padanya Nabi Yusuf alaihissalam dan sertanya beberapa daripada kaumnya, kaum baginda Yusuf alaihissalam. Maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjawab ia baginda Yusuf alaihissalam akan salam dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah ia baginda Yusuf alaihissalam, marhaban bil akhis salih wan nabiy salih. Telah berdapat tempat keluasan dengan saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Langit ketiga, Allah Subhanahu wa taala tempatkan junjungan mulia baginda Yusuf alaihi salam. Baginda Yusuf alaihi salam bukan keseorangan. Baginda Yusuf alaihi salam bersama dengan umatnya yang terpilih. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, rasul bersama dengan umatnya. Maka seorang rasul perlu membela umatnya. Dan mendoalah ia baginda Yusuf alaihissalam dengan kebajikan. Maka tiba-tiba adalah ia baginda Yusuf alaihissalam itu terlebih elok barang yang dijadikan Allah Ta'ala. Telah dilebihi daripada segala manusia dengan keelokan seperti bulan, yakni bulan penuh purnama. Wajah junjungan mulia baginda Yusuf alaihissalam atas segala bintang. Baginda Yusuf alaihissalam Allah berikan keistimewaan kepadanya. Istimewanya baginda Yusuf alaihissalam. Baik, menjelaskan kepada kita
25 orang rasul yang Allah sebut dalam Al-Quran, masing-masing Allah berikan kelebihan, keistimewaan. Kena saling memperakukan antara para nabi. Tak timbul soal cemburu-mencemburui di kalangan para nabi, para rasul. Masing-masing ada kelebihan tersendiri. Kalau kita meneliti firman Allah dalam surah Yusuf yang ditafsirkan ketika Zulaikha meminta baginda Yusuf alaihissalam dengan kuasa-kuasa yang ada pada Zulaikha agar Yusuf alaihissalam menaiki pentas, kerana seluruh wanita di Mesir mengeji, mengutuk. Mujur zaman tu WhatsApp tak ada. Mengeji, mengutuk, mencaci Zulaikha, menyatakan Zulaikha tergila-gila dengan baginda Yusuf alaihissalam. Maka Zulaikha telah buat satu majlis rapat umum. Ketika tu belum lagi ada PKP. Maka seluruh wanita Mesir dihimpunkan. Maka dibina satu stage pentas. Seluruh wanita Mesir dihimpun. Di tengah-tengah perhimpunan itu adanya pentas. Dan setiap wanita diberikan sebiji buah apple dan diberikan lagi pisau. Ialah sambil menunggu, mungkin ada pertunjukan nyanyian sempena PKP tu. Jadi dapat tengoklah sementara nak nunggu tu ke apa, masing-masing diberikan sebiji apple dan pisau. Tiba-tiba Zulaikha dengan kuasa yang ada padanya panggil Yusuf alaihissalam untuk menaiki pentas. Nabi Allah Yusuf dipaksa menaiki pentas. Apabila berada di pentas, baru Nabi Allah Yusuf sedar dia diperalatkan. Lalu baginda Yusuf alaihissalam tunduk. Jangan sampai seorang wanita pun daripada ribuan wanita dapat melihat wajah baginda Yusuf alaihissalam. Pun begitu, wanita-wanita itu hanya dapat melihat tengkuk Nabi Yusuf alaihissalam. Tengok tengkuk pun terkejut. Lalu oleh terkejut dan kagum melihat tengkuk tu, Nazif, tengkuk baginda Yusuf alaihissalam, terkejut punya handsome tengkuk aja, maka lupa pisau di tangan sepatutnya membelah buah apple, tiba-tiba terhiris jari. Masing-masing luka, tapi tak terasa sakit. Kenapa tak terasa sakit? Kerana seronok melihat tengkuk Nabi Allah Yusuf alaihissalam mengatasi kesakitan jari jemari yang dilukakan. Seronok melihat tengkuk baginda Yusuf alaihissalam mengatasi kesakitan jari jemari yang dilukakan. Tu cerita dia. Maka tiba-tiba adalah baginda Yusuf alaihissalam terlebih elok barang yang dijadikan Allah Ta'ala telah dilebihi daripada segala manusia dengan keelokan seperti bulan atas segala bintang. Apabila adanya bulan penuh purnama, tak nampak pun kerlipan bintang. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, siapa ini sebenarnya? Maka kata Jibril alaihissalam, inilah saudara tuan hamba.
Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian maka naik pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta Jibril kepada langit yang keempat. Telah terdahulu ia langit keempat itu dibina daripada tembaga. Maka menuntut bukalah Jibril, maka dikatanya seperti dahulu juga. Maka dibukanya, maka masuklah keduanya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam. Maka tiba-tiba didapatnya pada langit yang keempat itu Nabi Idris alaihi salam. Sungguhnya telah dituntut Allah dengan bahawasanya diangkatkan dia akan tempat yang tinggi. Allah berakukan baginda Idris alaihissalam diangkatkan pada kedudukan yang tinggi. Maknanya baginda Idris alaihissalam Allah selamatkan dia. Baik. Maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam atasnya baginda Idris alaihi salam, maka menjawab ia akan salam. Maka berkata ia baginda Idris alaihi salam, marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih. Telah dapat tempat keluasan dengan anak yang saleh dan nabi yang saleh. Dan mendoakan ia baginda Idris alaihi salam dengan kebajikan. Faidatun, ini satu faedah nak menjelaskan kedudukan baginda Idris alaihissalam yang Allah angkatkan. Angkatkan apa? Adalah Nabi Idris itu hidup berjumpa dengan Nabi dengan roh dan jasad, berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain yang dijumpainya Rasulullah berjumpa roh sahaja. Akan tetapi baginda Idris alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa di langit yang keempat, roh dan jasad Nabi Idris alaihissalam tiada ia mati pada tiup sangkakala. Kemudian kerana ia sudah mati dahulu sebelum kembali hidup pula, maka adalah ia tiada dibinasakan seperti hurun ain, iaitu bidadari tak dimatikan, dan wildan. Hurun ain ni bidadari perempuan, wildan itu pelayan lelaki dalam syurga. Dan arash, Allah Ta'ala tak binasakan arash ketika kiamat. Allah Ta'ala tak binasakan bidadari dan pelayan lelaki ketika kiamat. Allah Ta'ala tak binasakan kursi pada hari kiamat. Begitu juga luh dan qalam dan jannah dan neraka dan roh. Maka adalah segala perkara itu istisna, dikecualikan. Maknanya yang kalau dalam tauhid yang ada permulaan tiada kesudahan. Ada permulaan tiada kesudahan. Syurga tu ada permulaan tiada kesudahan. Neraka itu ada permulaan tiada kesudahan. Daripada firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan, ayat 26 surah Ar-Rahman. Kullu man, setiap makhluk, 'alaiha, yang berada di atas bumi. Setiap makhluk yang berada di muka bumi, fan, binasa sama sekali. Begitu juga firman Allah ayat 88 surah Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa kecuali zat Allah yang maha tinggi.
Dan demikian lagi Nabi Isa, itu pun berjumpa dengan roh dan jasad baginda Isa alaihissalam yang diangkat naik ke langit. Belum ia mati, lagi akan turun pada akhir zaman. Ini sememangnya yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baginda Isa alaihissalam turun ke muka bumi menyempurnakan syariatnya. Kerana 500 tahun pertama baginda Isa alaihissalam telah sempurnakan, dan baginda Isa alaihissalam diangkat naik ke langit. 500 tahun lagi dipangku, ditanggung oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan diturunkan baginda Isa alaihissalam ke muka bumi untuk membunuh Dajjal. Baik. Dan jasad belum berjumpa dengan roh dan jasad, belum ia mati lagi. Baginda Isa akan turun pada akhir zaman ke dunia. Kemudian mati ia baginda Isa alaihissalam, dikuburkan di Madinah, dikebumikan baginda Isa alaihissalam, dimakamkan di Madinah setelah membunuh Dajjal serta Nabi SAW. Maknanya baginda Isa alaihissalam akan dikebumikan bersebelahan dengan makam baginda Muhammad SAW di Al-Masjidun Nabawi. Baiti qabri, Rasulullah bersabda, bilik tidurku itulah pusara. Maka itulah ruang yang akan disemadikan baginda Isa alaihissalam. Dan yang lain daripada keduanya, selain daripada baginda Idris alaihissalam dan baginda Isa alaihissalam itu, berjumpa Rasulullah SAW dengan arwah, dengan rohnya sahaja. Wallahu a'lam. Kemudian maka naik pula keduanya baginda Muhammad SAW dan baginda Jibril alaihissalam kepada langit yang kelima. Telah terdahulu ia langit kelima itu dibina daripada perak. Maka menuntut buka Jibril alaihissalam, maka dikatakan baginya seperti dahulu jua. Maka dibukakan bagi keduanya, baginda Muhammad SAW dan Jibril alaihissalam. Maka masuklah keduanya, Rasulullah SAW dan Jibril alaihissalam. Maka tiba-tiba ada di dalamnya Nabi Harun alaihissalam, dan adalah setengah janggutnya itu putih dan setengah janggut lagi hitam, dan bahawasanya hampir sampai kepada pusatnya. Panjangnya janggut baginda Harun alaihissalam itu sampai ke pusatnya. Daripada panjang janggutnya dan kelilingnya, di sekeliling baginda Harun alaihissalam itu beberapa kaum daripada Bani Israel. Sekali lagi, nabi-nabi, rasul-rasul bukan keseorangan bersama dengan umat yang terpilih. Sebab itu nanti baginda Muhammad SAW apabila sampai di Sidratul Muntaha, di antara doa baginda Muhammad SAW adalah doa untuk kepentingan umatnya, melepasi Sidratul Muntaha menuju ke Al-Mustawa.
antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaina, kesejahteraan ke atas sekalian kami, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ibadillahis salihin, dan di atas dan ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam doanya itu, bukan semua umatnya yang terpilih dari kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Dan kelilingnya baginda Harun alaihi salam itu beberapa kaum daripada Bani Israel, dan ia menceritakan beberapa khabar-khabar yang dahulu akan segala umatnya. Kerana bangsa yang paling tu adalah bangsa Yahudi, Bani Israel. Banyak ceritanya, kelebihan yang Allah berikan kepada bangsa Yahudi Bani Israel disalahguna. Maka tatkala memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam atasnya Nabi Allah Harun alaihi salam, maka menjawab ia akan salam. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa ini ya Jibril? Ya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak dapat kepastian. Maka kata Jibril, inilah dia Harun yang dikasihi oleh segala kaum. Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang keenam, dan telah terdahulu ia daripada emas. Langit keenam itu dibina daripada emas. Maka menuntut buka Jibril, maka dikatakan seperti dahulu jua. Maka dibukakan, maka melihatlah Nabi Muhammad SAW di dalam beberapa anbiya pada pihak kanan jalan dan kirinya. Maka jadilah berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu nabi kepada satu nabi. Rupanya di langit yang langit yang ke-6 tu Rasulullah berjumpa dengan beberapa orang nabi. Dan seorang sendirinya dan satu yang lain, beberapa kaum sertanya. Demikianlah didapatnya beberapa banyak. Kemudian maka lalu pula ia dengan beberapa manusia yang amat banyak. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah dia Musa dan sertanya segala kaumnya. Dan tetap angkat kepala tuan hamba. Maka mengangkatlah Nabi SAW akan kepalanya. Maka tiba-tiba didapatnya akan hitam yang amat banyak. Dan sungguhnya telah memenuhi tepi langit daripada pihak ini dan pihak ini. Maka kata baginya, inilah dia umat tuan hamba, dan yang lain daripada ini 70,000 masuk mereka itu ke dalam syurga dengan tiada hisab. Satu kelompok. Dan lagi aku minta tambah, maka ditambahi pula tiap-tiap satu daripadanya 70,000 yang lain. Yang lain pula. Maka tatkala lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya, maka tiba-tiba didapatnya dengan Nabi Musa alaihi salam. Iaitu seorang laki-laki yang merah kulitnya, lagi tinggi, lagi banyak bulunya, lagi berdiri bulunya. Sekira-kira jikalau dipakai dua baju, nescaya terasa keluarnya,
terus keluarnya bulu tu. Maka tatkala hampir Nabi SAW memberi salam, Nabi atasnya baginda Musa, maka menjawab, ya akan salam. Kemudian maka berkatalah ia baginda Musa AS, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Telah dapat tempat keluasan dengan saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Mendoa ia baginya dengan kebajikan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in.